So what's up geng, selamat datang pada channel aku. And video kali ni memang special gila sebab kita ada guest star yang paling mantap ya. Ini bro. Mantap bos. Mantap bos. So video ni actually video part 2 tau. Kami dah sembang rancak punya tadi dekat setengah jam dekat part 1 punya video. Yang tu apa boleh pergi dekat channel Wibro. Apa boleh tengok video ni, apa boleh main kat video ni. Betul. Jangan tengok selagi tak pergi sana. So ya, aku rasa kita boleh sambung lah kot. Sambung lagi. Kita sambung terus. Ni duk intro lama-lama. Satu nak sembang session ni lagi lama dia. Betul. Okay, soalan Aku rasa kita start dengan soalan atas kali ya. Atas lagi. Oi, Sahadok Sahadok. Tanya apa tu Mon? Shanks ni kategori apa? White macam Luffy, black macam Blackbeard atau grey? Tak bunuh innocent people tapi ada buat kerja jahat untuk maintain influence Yonko. Ada teori menarik yang Shanks adalah ketua untuk underworld market yang Luffy digelar Joker. Oi. Dia soalan berkaitan dengan ideologi. Ni macam white ke black ke grey? Red lah. Oi. Ya, saya benda ni aku rasa mungkin ada setengah orang macam confused lah mendapur white black dengan grey ni kan. Explain sikit Man. White black ni basically macam either dia good atau evil. Good tu white evil tu black ataupun grey. Dia punya tu pertengahan. Kita macam tak tahu dia ni baik ke jahat macam tu lah. Tapi aku rasa dalam One Piece tak ada karakter yang betul-betul white and also karakter yang betul-betul black. Depends on kita punya definition lah apa itu good and evil kan. Tapi aku rasa no one yang betul-betul white and black. Semua grey, cuma adalah grey yang leading towards white. Macam Luffy macam tu lah. Sebab at the end of the day Luffy pirate. Lanun. Betul. So dia tak pure white. And Luffy pun pernah sendiri mengaku yang dia bukan hero kan. I only love meat. So pasal grey Shanks ni, kita sembang pasal ideologi sikit lah benda ni kan. Aku sebelum ni banyak kali ada terbaca yang Shanks punya ideologi, which is dia sebenarnya seorang pacifist. Pacifist ni kira dia macam orang yang tengah-tengah, kira dia macam tak nak ambil any side. Bukan tak nak ambil side lah, sebab sebagai contoh dalam dunia One Piece, kita tahu yang world government ni orang yang rule the world. And at the same time, dia part of the balance yang control the world. Kita ada Yonko and world government. So aku rasa Shanks ni dia bukanlah someone yang betul-betul nak dia bukannya someone yang berpihak kepada world government. Mana-mana pihak. Dia just someone yang nak maintain that balance tau. Sebab bagi dia kalau tak ada world government, mungkin dunia One Piece ni akan jadi lagi teruk. Sebab kita kena ingat dunia One Piece ni penuh dengan pirate and bukan semua pirate baik macam Luffy punya pirate kan. Even Kid sendiri tu pun, Eustace Kid tu pun duk kill ramai orang. Betul. So dunia One Piece ni dunia yang kejam, and as corrupt as world government ni pun kita kena admit juga yang tanpa world government ramai hidup orang lain akan jadi makin susah agak. Sebab mereka ni pun orang yang bantu mungkin negara-negara macam Alabasta dengan Dressrosa tu terkecuali sebab corruption kan. Tapi kalau tak ada world government ni memang dunia dia pun boleh jadi lagi teruk Sebagai contoh kita tengok macam mana tahu world government dah tak ada, Big Mom dah boleh expand dia punya territory. Kita tengok dekat Whole Cake Island pun dah teruk orang dekat sana kan. Mereka kena bayar cukai kan tiap-tiap tahun. Bayar cukai menggunakan mereka punya own lifespan. 6 bulan 6 bulan lifespan. Apa benda tu aku tak ingat. Yang aku tahu benda tu macam messed up gila. Sejak YB belah dia mati. So aku rasa ni stance watak Shanks ni lah, which is dia seorang yang pacifist, dia nak maintain that balance. And aku rasa ideologi macam ni jugalah dia yang dipegang oleh watak macam Garp tau. Sebab kita tahu Garp pun tak suka Celestial Dragon and dia pun sendiri sedar yang corruption gila punya teruk. Tapi mungkin at the same time dia tak pernah tunduk. At the same time dia pun macam dia risau kalau world government tak ada, mungkin banyak lagi orang lain yang teruk juga. Yang banyak lagi pirate yang jahat akan serang buat tempat lain. Betul. Aku setuju pasal Shanks ni dia kerja dia cuba untuk stabilize everything. Dia cuba untuk mengelakkan benda besar lagi berlaku. Dan bukan setakat Gorosei world government punya cerita je. Kalau korang perhatikan watak Shanks ni daripada dulu lagi, dia cuba nak selamatkan keadaan tau. Contoh waktu dia berjumpa dengan Whitebeard dekat kapal Whitebeard kan.
So the reason dia datang jauh-jauh tu, dia cuba nak selamatkan Ace. Dia cuba nak bagi tahu yang Blackbeard it's not an ordinary guy. Bunyi train pula. Tak mahu nak boleh dengar lagi. Okay tu. Dia tak lama. Okay. So dia cuba, yang tu satu contoh. Kan, dia cuba nak selamatkan Ace tapi Whitebeard tak dengar. This is Whitebeard kononnya kan. You are 100 years old too young. Nasihatkan aku kan. No, tengok mati dah budak tu. Lepas tu dekat perang Marineford pun sama juga, dia datang untuk hentikan perang tu kan. Dia boleh je nak bagi Whitebeard totally kalah dekat situ, ataupun nak bagi Blackbeard kalahkan world government dekat situ. But no, he want to stop the war, he want to avoid worst thing from happening lah kan. And then last kali dekat Gorosei, kita tak tahu, sampai sekarang kita tahu sebab apa Shang jumpa Gorosei, tapi aku rasa is for a good cause lah. Is for something yang boleh beneficial. And bukanlah Shang tu jahat ke apa ke. Aku setuju dia ke arah grey, tapi ke arah grey yang ke arah white. Macam tu. Kalau yang soalan ni grey ke arah black kan. Aku lebih rasa dia ke arah white lah. Okay. Itulah, aku rasa pun benda ni actually aku dah baca teori dekat ni lah, YouTube channel Vince Smoke Sanji apa Blacklight Sanji lah, tak ingat. Dah lama tak ada. Pasal Shanks dengan Dragon ni mungkin mereka sebenarnya musuh lah. Sebab kalau betul lah yang ini ideologi Shanks, then ideologi Dragon ni memang confirm opposite lah. Sebab Shanks nak maintain balance yang sedia ada, while si Dragon ni dia nak jatuhkan world government, which is balance yang sedia ada, and dia nak create a new balance. So mungkin Shanks ni macam someone yang realist sikit lah. Dia macam, dia tahu lah, dia realistik yang kalau nak jatuhkan world government, kita akan buka risiko yang sangat besar, and also nak create another new balance tu bukan senang. So perhaps Dragon dengan Shanks ni sebenarnya pemusuh lah. Mungkin dia tak lah sampai fight dengan one another, tapi dia punya dari segi ideologi tu dua-dua memang bercanggah lah. Betul. Okay, sambung Iman. Sambung soalan apa Yang Rohaizat ni pula. Muhammad Rohaizat. Dia ada tanya 4 soalan. 4 soalan mana? Okay. Adakah Shanks akan turun padang untuk tolong Luffy di Wano jika Blackbeard turun ke Wano? Shanks turun. Dia dengar first ni, Shanks turun kat Wano. Wow. Blackbeard pun turun kat Wano. Seram Ini dah macam endgame punya arc Aku rasa Shanks akan berdepan dengan Blackbeard. Mungkin sebab dah di foreshadow kan dekat perang Marineford kan. Tapi aku tak rasa dekat Wano. Aku rasa Wano dah too much. Betul, dah too much, terlalu banyak benda yang berlaku. Terlalu epic. Wano ni dah top 1 lah untuk ramai orang, termasuk aku. Untuk Aimon belum lagi. Terlalu nostalgia punya orang. Enies Lobby masih lagi di hati. So already enough lah. And kita tahu sekarang Blackbeard tengah move somewhere, most probably Whole Cake nak dapatkan Poneglyph Big Mom. Actually ada teori yang based on cover story. Aku nampak 1043, 1042. Yes. Dalam tu ada gambar Oven baru sampai dekat Whole Cake. Lepas tu tajuk dia Arrive at Whole Cake Island. But what if tajuk tu actually refer kepada Blackbeard, sebab belakang tu macam ada shadow beberapa orang kan yang sedang datang. Nampak teori tu? Nampak macam dekat-dekat kan? Drill lagi yo. Baik, aku rasa Blackbeard memang akan datang Whole Cake Island lah. Sebab dia pun nak cari One Piece juga kan. So kita tahu Road Poneglyph ada dekat Whole Cake Island. So what a better way nak curi time almost all the crew tak ada dekat situ. Betul. And then dia tahu kan Big Mom dah bergerak kan. Dia tahu, dia baca surat khabar dalam yang ada satu episod tu kan. So aku lebih suka. Tapi kalau kategori jumpa dengan Blackbeard ke, nice. Lama dia tampak kategori kan. Kita pun tak tahu dia ada dekat Wano ke, dia ada dekat yang kru si Big Mom tu sampai sekarang tak tahu apa jadi. Tak tahu, tak dipakai kan. Captain dia dengan anak buah dia. Smoothie jangan cakap lah, memang jadi smoothie je. Big meme lah. Okay.
So kita orang tak rasa yang Shang akan turun kat Wano. Kita orang juga tak rasa yang Blackbeard turun ke Wano. Okay. Dua man. Adakah crewmate Kaido seperti King akan join Straw Hat untuk melawan World Government? Tak kot. Crewmate lagi lah tak. Sebab Kaido punya crewmate kot. as much as si King tu benci World Government, tapi kita boleh nampak watak dia tu banyak parallel dengan Zoro, which is dia pun ada loyalty yang sangat tinggi dekat captain dia. Yes. Lebih make sense untuk Katakuri yang join Betul. daripada King. Okay. Tapi tak perlulah. Bagi aku Straw Hat ni jangan depend sangat dekat orang lain. Itulah kata aku jadi crewmate pun tak, tapi mungkin boleh jadi ally lah. Lion okay. Okay. Satu kita next lah, nombor 3. Jika Akagami Pirates adalah villains, cuba aturkan pertarungan one by one antara kru Luffy dan Shanks. Contoh Luffy versus Shanks, Zoro versus Ingat ni Mat. aku pun tak ingat line up dia, aku tak ingat. Nama pun tak ada kan. Yang pasti Luffy 10 orang juga tapi yang kita kenal betul pun band Batman, Lucky Ru, Yasuo. Ya tu. Oish, Dre lagi. Zoro buat lah geng. Zoro tak boleh buat lah selain daripada 4 orang tu. Ya, Luffy, Shanks, Zoro dengan tapi kalau based on hierarchy lah, Luffy, Zoro, so maksudnya Luffy fight dengan Shanks, dan kalau dalam crew Shanks nombor 2 ada Band Batman lah, so mungkin Zoro akan fight dengan Band Batman. Siapa nombor 3 dalam crew dia? Either Yasuo atau Lucky Ru lah. Yasuo kan Lucky Ru lah. Dia sebab satu lagi masalah dengan Shanks ni, crew dia pun kita tak tahu apa-apa sangat. Satu kru tak tahu kan. Kru dia Oda pernah macam bagi nama ke gambar je dekat SBS. Macam tu ya. Itu pun bukan semua kita pernah nampak on screen. Betul. Nama pun tak ada lagi. At least Roger punya pirate kita dah dapat nama dah. Pernah lah nampak on screen sikit kan. Shanks total mystery. Aku rasa Lucky Ru. Tengok lah. Aku tengok yang One Piece Wiki ni gambar Lucky Ru dulu lah baru dia esok. Idea dua tu lah. Dua lah. So dah kalau jatuh. Yalah logik lah. Lucky Ru dengan Sanji Usop lah. Ya. Itulah dah. Monyet ni. Yes. Yang lain tu tak tahu lah. And aku tak rasa Shanks dengan Luffy akan berlawan. Mungkin Shanks dengan Luffy. Kalau betul nak buat plot twist yang gila-gila, mungkin Shanks seorang je lah lawan dengan Luffy. Ataupun nak tengok bukan lawan yang betul-betul ni, lawan yang we want to test our power gitu. Dia pun ada macam misunderstood gitu-gitu lah. Okay. Sembah pasal lawan ni, soalan 4 ni memang elok berkait lah. Dia cakap, jika Oda twist cerita kata Shanks adalah orang jahat ataupun anjing world government, apa perasaan abang berdua mengenai hal tersebut? Kecewa atau so interesting? Wow. Kia. Bagi aku anjing world government tu tak tapi boleh juga dia jadi villain in a case where macam kita cakap dia punya stance tu ialah dia nak keep balance, and mungkin tadi tu interest dia untuk nak keep the balance tu kena against Luffy. Mungkin dia kena bunuh Luffy ke apa sebab dia jadi kafir ke apa, tak tahu lah. Itu actually boleh jadi interesting lah, and boleh jadi plot twist yang sangat hebat lah, sebab Shanks watak yang orang hype kot, and Shanks ni pula dia macam father figure lah kepada Luffy. Shanks is more of a father lagi daripada Dragon. Sebab Luffy tak kenal pun siapa Dragon. Macam Gon dengan ayah dia. Shanks, benda ni tak mustahil kan untuk Oda. Oda ni plot twist dia kita tak boleh nak expect. So kalau Shanks tiba-tiba jahat tu masih possible nak berlaku. Betul. Kecewa ke tak? Aku tak suka sangat lah Shanks jahat yang pure jahat punya. Bagi aku biarlah dia tu idola Luffy, biarlah stay macam tu sampai bila-bila. And setuju mungkin disebabkan dia punya great karakter tu ada benda yang dia perlu pertahankan. Tapi anjing world government jangan lah.
tak ada integrity terus Shanks ni dia Zero. macam Y berprinsip lah. Yes. Okay. Interesting kalau dia berlawan dengan Luffy ke, interesting. Tapi janganlah terlalu jahat. Okay, so dah habis dah soalan ni. Kita next punya soalan ni daripada Kai.co. Oish, dia cakap, abang rasa Shanks akan bekerjasama dengan Gorosei tak? Sebab kita tahu Shanks ada berjumpa dengan Gorosei Reverie. Mungkin pirate yang Shanks cakap tu Luffy, sebab Shanks mungkin cakap pasal level autonomy dia makan oleh Luffy. Just teori. Yang ni pun jadi macam yang tadi tu mereka semalam part 1 tu kan. Ya, macam kita cakap tadi lah. Nak ulang balik ke macam mana? Ringkaskan sikit lah. Macam kita bincang tadi yang mungkin Shanks tahu daripada mula, and Gorosei pun mungkin dia found out time Enies Lobby, or mungkin dia found out daripada mula. It's just that dia pandang rendah dekat Luffy. Dia estimate, and also at the same time banyak lagi benda-benda yang besar yang mereka kena take care. Contoh macam time Enies Lobby punya timeline tu, Whitebeard nak perang dengan world government. Lepas tu lepas habis Marineford tu pula, Luffy hilang selama 2 tahun. So macam banyak timeline yang tak apa nak kena untuk si Gorosei ni nak kena betul-betul fokus dekat Luffy. So boleh jadi jugalah yang Shanks tahu, and Gorosei, Shanks orang yang bagi tahu Gorosei. So pirate yang I want to talk about certain pirate dekat chapter 900 lebih tu, boleh jadi Luffy lah bagi kawan. And betul lah macam dah cakap tadi, the reason kenapa world government tak pergi kat Luffy betul-betul sebab dia orang underestimate lah yang buah tu tidak boleh di-awaken dengan Luffy, tapi sekarang dah awaken. Jawapan lebih full pergi kat part 1. Ni dah jawab. Ada dekat Webro channel. Cantik. Okay, next question daripada Dino, tak tahu cara sebut. Adakah Shanks tahu kekuatan asli Gomu Gomu? Soalan sama tak? Yelah, takkan dia curi saja-saja kan. Lagi satu, Shanks baik dengan Luffy adakah sebabkan dia nak pastikan bahawa Gomu Gomu adalah buah nikah sentiasa dalam pantauan dia. Mungkin niat Shanks dari awal berlayar sebab nak cari buah tu. Yang ni aku rasa mungkin. Tetapi bila dia jumpa Luffy makan, bila dia dah tiba-tiba dah jumpa Luffy makan, kalau dia bunuh Luffy waktu tu, besar kemungkinan dia tak akan dapat dah. So dia biar je. Interesting. Okay. Soalan dia kat sini, kenapa Shanks dapat curi daripada Husku buah Gomu Gomu no Mi tu? Mesti sebab dia tahu kan yang it's not a normal fruit lah, apa pentingnya buah tu. So kat sini kita orang dua setuju yang Shanks tahu buah Gomu Gomu no Mi ni adalah sebenarnya Hito no Mi, model nikah kan. Betul lah, sebab takkanlah dia curi sesaja je kan. Okay, itu setuju itu. Bila dia tengok Luffy makan, kalau dia bunuh, kemungkinan dia tak akan dapat dah. So dia biar je lah. Okay, ni sambung dengan soalan Zenzaini ni. Ada teori yang mengatakan Shanks sebenarnya nak beri kepada Ace. Boleh sambung kat sini. Benda ni actually kita dah pernah sembang dalam video collab sebelum ni. Yang sebab benda ni macam ada satu persoalan lah among One Piece fans, which kenapa pirate Yonko punya level macam Shanks ni nak pergi dekat East Blue, which the weakest sea kan, dah lah jauh nak travel pun susah kan. Mesti ada sebab yang spesifik. So macam adalah orang buat teori, what if sebenarnya dia nak bagi devil fruit, human fruit modern nikah tu dekat Ace. Sebab macam kita tahu dalam flashback Oden tu pun kita boleh nampak Roger sendiri cakap yang kalau boleh dia nak anak dia yang cari harta karun One Piece tu, sebab dia kan terlalu awal kan. So mungkin dia nak cari Ace tapi terserempak dengan si Luffy. Lepas tu macam kita tahu devil fruit ni pun dia ada will of their own, which is Zoan punya fruit, macam yang Gorosei mention. So devil fruit tu pilih Luffy, and Shanks mungkin dia acknowledge benda ni, and dia macam tak apa, aku nak bet on Luffy lah. So mungkin boleh jadi jatuh lah. Menarik lah sebenarnya. Shanks sebenarnya nak bagi dekat Ace sebab kita tahu yang buah tu milik Joy Boy sebelum ni, 800 tahun yang dulu kan, milik Joy Boy. And nama Joy Boy tu dimention dekat Laugh Tale oleh Roger kan. Joy Boy, I wish I been blah 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 blah. Walaupun Shanks tak ada kat situ, tapi kita tahu lepas Roger balik, dia ada borak dengan Shanks sikit kan. So mungkin ada benda yang Shanks tahu berdasarkan Laugh Tale.
And mungkin dia tahu Gomu-Gomu no Mi ni dulu milik Joy Boy, so dia nak bagi dekat anak kepada Pirate King biar dia macam cantik kat situ lah kan. Baru nampak macam typical shonen sikit kan. Typical inheritance semua tu. And yes, buah tu dah pilih Luffy. Luffy yang makan buah tu. And secara tak sengaja Shanks tak nak pun Luffy yang makan, tapi dia dah makan. And aku rasa macam tu lah. Dia rasa buah ni dah pilih Luffy, aku okey lah kot. Kan dari segi team lah, tema macam selalu kan especially masa chapter 1043 keluar orang macam dia cakap takkan One Piece punya siri ni nak main pasal takdir pula kan, macam fate apa jadah semua tu. Tapi aku rasa benda ni actually kalau lah teori ni betul, then benda ni macam actually bukan pasal fate tau. It's more about Luffy defy the fate. Sebab kalau kita tengok balik Pirate King Roger datang jumpa Tekaru One Piece, and let's say lah that devil fruit yang Sun God nikah tu have something to do with One Piece. So kalau nak simpan macam fate lah, at least macam how fate would work ialah mestilah anak pada Roger pula kan yang makan Sun God punya fruit tu and sambung legacy. Tapi instead Luffy yang dapat, and sekarang Luffy pula yang carry the wheel tu. Plus kalau kita nampak Sun God tu, kalau semua saya Sun ada devil fruit merah-merah no Mi tau, dia pun actually lebih banyak parallel terhadap tu. So macam if this is like another story, kita boleh nampak Ace sebenarnya macam watak utama and dia menyambung legacy tu. Like instead bosan. devil fruit tu sendiri pilih orang lain. Betul. And mungkin boleh jadi juga yang ni based on a theory yang mungkin si Gorosei tak tahu lah yang siapa pemakan devil fruit, human fruit, and dia tak tahu Gomu-Gomu itu human fruit. Mungkin boleh jadi yang sebenarnya the reason kenapa dia nak execute Ace dekat Marineford sebab dia risau yang dia kemungkinan Sun God nikah kat. Sebab dia boleh jadi lah macam dari segi thematic lah. Satu sebab dia anak Roger and dia ada devil fruit api, Sun and api, macam entah. Sebab One Piece ni dari segi team dia memang sangatlah mendalam lah. Oda betul-betul suka cucuk-cucuk tema. Tema macam recently lah yang Luffy dapat buah freedom, buah yang sangat kena dengan tema karakter dia. Dekat situ dah nampak Oda dengan tema punya cerita ni benda tu penting lah untuk dia. Itu memang dia punya fokus lah. Kan fokus. And cakap pasal Destiny semua ni, ada orang petikaikan Luffy dapat buah yang kuat gila kan. Sama je lah dengan karakter-karakter shonen kan. Bagi aku Luffy dia dah awaken devil fruit tu, and kita tahu dalam 800 tahun ni tak ada orang pernah awaken devil fruit tu. Maknanya tak semestinya kau dapat buah Gomu-Gomu no Mi ni auto kuat kan. Lebih dia stronger. Kita nampak Luffy struggle waktu kecil-kecil, tak boleh kalahkan Sabo, tak boleh kalahkan Ace kan, kena gelak dengan dia orang dua kan. And then Luffy sendiri yang buat gear second, gear third, tu semua bukan dalam buku teks tau. Itu Luffy yang decide tau nak buat kan. Sampailah at the end dia dapat awaken lah devil fruit tu. So yes. Also macam cakap juga mungkin sebelum ni ada juga pengguna Gomu-Gomu no Mi tapi tak ada siapa pernah awaken selain daripada Joy Boy. So ni pun Luffy with his own effort juga. Yes. Ya Luffy. Itulah dia. Okay, so nak sambung lah Najmi Azizan Salmah ni Alright. Panjang nama dia. Nama bini sekali kot. Oish. Adakah Shanks tahu siapa sebenarnya Im Sama? Menarik. Atau adakah Shanks adalah anak Im Sama? Oish. Anak Im. Part 1 anak Celestial Dragon. Anak siapa lagi? Rock Zebek. Rocks. Kadang anak Im Sama. Ui, banyak tu bapak Shanks ni. Im Sama ni memang satu watak yang sangat misteri lah sebab aku rasa kita nampak dia dalam 2 chapter kot. Nampak mata je. Mata dia sama dengan Mihawk, bukan dengan Shanks. Aku rasa mungkin dia ada hubung kait more with Mihawk sebab mata dia. Setakat yang kita tahu lah. Macam ni memang tak tahu apa geng. Ini memang teori semata-mata, tapi aku rasa tak lah. Aku lebih prefer Shanks ni. Celestial Dragon okay, tapi Im Sama tak. Aku neutral lah benda ni sebab kalau let's say Im Sama tu memang boleh kata macam raja dalam world government and turns out Shanks sepanjang anak dia, that would be an interesting storyline juga.
And that will make sense why Gorosei okay je Ah, tu datang bila kan. So aku neutral lah. Macam kalau benda ni berlaku, aku looking forward ke Okay, alright. Okay, so Adam Shah. Soalan ni lawak lah ya. Kenapa Shanks tak guna busur Shoko Haki masa Seeking gigit dia? Macam mana nak jawab Tough? Jawapan dia plot. Plot lah. Basically, memang Oda plan nak buat yang Shanks tu tangan dia akan patah sebab dia selamatkan Luffy. And dia back to the new era. Macam itulah team yang Oda nak perkenalkan awal-awal tu, nak tunjukkan betapa pentingnya pengorbanan Shanks ni dekat Luffy. Walaupun kita tahu yang Shanks ni kuat gila babi, tapi memang tak make sense. Dia tak buat, dia padahal dia ada Conqueror Haki dia tu. Memang tak make sense. Dia patutnya boleh buat Conqueror Haki awal-awal je. Tapi lepas dah tangan patah baru dia nak buat. But ini plot. Also, it is very likely yang Oda mungkin tak plan untuk Shanks nak jadi that such a big character daripada awal-awal kan. Plus aku pernah baca juga dulu yang sebelum ni masa Oda nak send One Piece punya series dekat Shonen Jump, macam nak apply nak bagi dia punya series tu boleh serialize di dalam Shonen Jump punya magazine. Dalam original punya draft tu, actually Shanks tak hilang tangan pun. Tapi one of the editor dalam Shonen Jump punya magazine tu suggest lah yang to give in order untuk bagi watak Shanks ni ada more impact dekat Luffy, either buat dia mati tapi macam tak best lah, so buat dia hilang tangan. And yes, that scene is very impactful lah. Yang scene Luffy menangis lepas tu Shanks just macam it's just a hand. Very impactful. So aku rasa this is more on dari segi nak memberi impact Tapi kita tahu Oda ni otak dia tu memang level gila-gila punya pandai. So mungkin dia boleh buat twist lain. Nak cakap yang Shanks ada sebab lain kot kenapa dia bagi tangan dia kena gigit. Tapi for now aku pun tak tahu apa nak dicakapkan pasal ni. So Zah, ada benda nak tambah? Oi, dia dah terkeluar. Aku rasa aku kena pause. So itulah betul dia. Kau dah jauh ke kau cerita tadi? Ada sikit. Sambung. Apa-apa yang kau dah cerita tu kau sambung. Aku dah habis cerita ni. Lepas tu baru pasal nak hilang. Okay, tadi pasal apa Shanks dengan ni So itu next question pula yang tangan Shanks tu. Kau ada benda nak tambah? Tangan. Tak ada lah. Plot. Bagi saya satu lagi nak tambah. Pasal aku awal-awal dulu Oda plan cerita ni sampai Shichibukai je, final villain dia yang aku ada dengar. So boleh jadi yang Oda tak plan pun Shanks ni Emperor of the Sea. Tak silap aku, bukan dia cakap Oda memang plan untuk Luffy go against 4 Yonko, tapi dia tak plan pasal Shichibukai tu. Macam tu rasanya. Okay, itu aku tak sure. Aku dengar yang lain. Aku dengar yang awal-awal tadi. Aku pun tak pasti ke. Okay, kalau korang boleh pastikan, komen kat bawah. Okay, settle pasal Shanks. Okay, soalan ni daripada Dragon pun dah jawab Adam Haziq ni telah jawab adakah Shanks salah seorang dari Slash Dragon. So kita dah jawab tadi. So kita proceed terus. HS Sitowis, tak tahu saya dah sebut. Saya nak tanya, Shanks ni anak Rock ataupun Kid anak Shanks? Kid anak Shanks? Ayah patah tangan. Nak kau pun patah tangan macam ayah. Bapak Sekejap. Tapi umur gap mereka banyak kan? Kid umur apa? Sekejap gitu. Kid is One Piece. Okay, by the way pasal anak Rock dah bincang lah tadi kat Kid anak Shanks ni baru lagi dengar. Alah, mana dia? Sekarang lepas time skip 23. Make sense lah kan. Orang tahu ni anak Shanks dengan Makino. Geng, jauh geng. Rambut mungkin sama geng, tapi perangai jauh geng. Lain. Okay. So kita dua tak setuju. Okay, anak Shanks salah. Lawak agak teori ni sebenarnya. Dia macam Crocodile Mark Luffy punya teori lah. Itu dah lama kan.
Tu teori paling dah basi lah sekarang kalau yang krokodil Mak Luffy tu. Okay, so soalan last ni, Zul Fahmi Razak. Bang, betul ke yang Shanks ni adalah last villain? Soalan sama agak. Dan apakah teori yang mengatakan dia dah tahu Pulau Laugh Tale tu kat mana tapi dia just tunggu Luffy? Okay, yang first part ni, last villain tu kita dah sembang tadi. First part ke second part aku dah tak ingat. First tadi what? First part Kan? Alright. So yang second part ni Shang ni villain ke tak? So yang second part ni yang dia dah tahu Pulau Laugh Tale tu kat mana and dia just tunggu Luffy. Dia actually tak pergi kan Laugh Tale sebab bagi sakit. Dia tak pergi sebabkan friendship je. Friendship value tu penting guys. Buat hal terbagi. Tapi boleh je. Dia tahu kan Roger Pirate bagi tahu apa kan. So aku dah baca lah macam teori yang cakap yang mungkin nak pergi Laugh Tale ni dia bukan sahaja kena the right time macam Roger kan. Roger pergi on the wrong punya time, but at the same time the right person pun kena pergi juga. So mungkin boleh jadi yang Roger is the right person but on the wrong time, while Shanks sekarang is at the right time tapi he is the wrong person, not the right person. So dia kena cari orang yang the right person in the right time. Betul lah, aku tak tahu lah. It's just that cara dia susun ayat tu menarik lah, so aku share lah. Kau rasa Shanks nak ke One Piece tu? Depends on apakah One Piece lah. Tapi since macam kita cakap tadi yang Shanks ni someone yang pentingkan balance, and aku rasa pernah mention sebelum ni yang kalau siapa jumpa kalau One Piece tu perhaps boleh cetuskan world war kan. So mungkin dia tak nak sebenarnya. Yes. Setakat ni semua Emperor nak yang kita dengar, dan kita dengar dengan dia dah mention sendiri. Kita mention yang Big Mom mention. Shanks lah tak mention lagi kan. Aku pun rasa Shanks aku rasa macam cakap dia more on balance tu lah. Dia memang kalau boleh apa-apa dia tak nak perang, dia just nak keep the peace yang memang dah ada sedia ada. Shanks villain dah bincang, tapi final villain, last villain untuk aku final villain is Blackbeard lah. Sama lah. Blackbeard is like the best candidate setting daripada awal-awal lah. Setting daripada apa yang sebelum Jaya. Jaya lagi parallel tu dah nampak kan, Luffy makan pie, Blackbeard makan pie. Lepas tu Blackbeard ada potential untuk jadi the most broken punya ability lah. Betul. Dia dah ada lawan pula dengan most ridiculous Never Fruit kan. Betul lah. Lama cik asal dia. Sekejap aku dia padam. Sekejap lah. Sama balik. Okay. Aku rasa storage aku full tu. Dah 6 minit tak apa, tutup lah. Habiskan ni. Alright. So itulah geng, perbualan Gabi pasal Shanks. Lama sejam ke campur part 1 ni. So thank you so much for those yang tanya soalan-soalan ni. Kami memang enjoy lah. And also aku pun ada agak yang macam baru baca teori yang first time aku baca kan. Menarik lah nak sembang-sembang. So mungkin lepas ni kalau kami buat lagi mungkin topik yang lain pula kan. Cik Shanks dia boring lah. Karakter lain pula kan. Aku tahu dah aku akan komen buat Blackbeard pula. Tak, Blackbeard Dragon. Boleh lah, ni boleh jadi kalau tak free lah, sebab aku tahu Raymond dia tak free kan. Raymond dia robotik kan. Easy lah, komitmen banyak lah. Kalau free boleh tak buat pasal karakter lain pula kan. Tu lah, boleh je kalau free. Alright. Okay, so tu lagi. Thank you for those yang tengok. And make sure to subscribe channel aku and channel Wibro. And yang itu kami pun ciao dulu lah. Selamat tinggal nakama.